kita yakin ada banyak ugutan mengatakan akan berlaku rusuhan 13 Mei. Boleh percaya tak boleh percaya? Tak boleh percaya. Sebab kita lihat nasional. Sebenarnya Barisan Nasional sudah bankrupt of ideas, tuan-tuan. Dulu dia kata apabila kita nak bagi air percuma, apa dia kata? Bankrupt. Tapi sekarang ini dalam manifesto dia ada atau tidak air percuma? Ada. Orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata sudah ludah, jilat itu ludah sendiri. Ini yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat dalam manifesto telah kita bentangkan, saya selalu cakap dengan rakan-rakan saya, dengan rakan seperjuang, dengan jentera saya. Orang tanya kepada saya, macam mana kita nak masuk pilihan raya kali ini. Saya masa Nomination Day, saya beritahu kepada press, satu saja saya beritahu, bahawa kita masuk pilihan raya ini dengan track record kita di negeri Selangor. Kita tak perlu nak serang peribadi, kita tak perlu nak burukkan sesiapa, tetapi memadai dengan track record kita. Dulu mungkin orang kata boleh ke tidak ni. Malah masa mula-mula kami jadi exco, mula-mula kami bentuk kerajaan, ada juga di antara kami yang rasa boleh ke tak boleh ini. Tapi boleh. Memang kami tak ada pengalaman, tetapi kami tidak ada pengalaman makan rasuah. Kami tidak ada pengalaman untuk salah guna kuasa. Kami tidak ada pengalaman untuk membawa lari duit berjuta-juta. Itu yang penting sekali. Jadi bermakna apabila kita ambil alih, alhamdulillah, walaupun dia kata bankrupt, kita dapat tunjukkan. Dan saya cakap dengan jentera saya, dengan press dan sebagainya, kita tunjuk apa kita dah buat, cukup. Itu saja. Dan juga kita tunjukkan apa kita janjikan. Ada ke orang yang tak mau terima harga minyak turun? Ada ke? Kalau ada orang yang tak mau terima harga minyak turun, dia kena pergi satu tempat dekat Ipoh itu. Apa nama tempat saya tak tahu. Jadi bermakna dalam keadaan sekarang, rakyat nampak apa yang telah kita lakukan di 4 negeri. Kita telah mentadbir dengan baik sebagai negeri yang contoh, dan orang semua datang kepada negeri kita untuk invest. Negeri mana sekali yang paling tinggi sekali investment pelaburan? Selangor. Kalau betul dia kata akan berlaku huru-hara. Kalau betul dia kata bahawa orang tak datang, kenapa Selangor mendapat investment yang tertinggi sebanyak 50 bilion, tuan-tuan? 50 bilion investment, 128,000 pekerjaan telah diwujudkan dalam masa 5 tahun. Ini satu rekod. Bermakna bahawa kita boleh buat di Selangor, kita boleh buat di Pulau Pinang, sudah tentu kita boleh buat di seluruh negara di Putrajaya. Boleh tak boleh ni? Boleh. Jangan last minute pula tak tukar, jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang telah kita tunjukkan, bahawa keakraban ataupun kerjasama di antara ketiga-tiga parti. Mereka kata tak boleh ada kerjasama, ada masalah kalau bekerja di peringkat persekutuan di antara PAS, di antara DAP dan juga di antara PKR. Tetapi kita telah tunjukkan di Selangor bahawa bersama-sama kita telah mentadbir dengan baik. Tidak ada masalah di antara tiga-tiga parti. Walaupun kita mungkin mempunyai ideologi yang berbeza, tetapi kita harness kita punya persamaan untuk memastikan kita dapat memacu negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sentuh sedikit tentang manifesto negeri Selangor. Di antara perkara yang paling menimbulkan masalah untuk orang Selangor adalah tentang perumahan. Dalam manifesto kita menjanjikan bahawa kita akan membuat suatu badan atau mewujudkan satu badan seperti mana Housing Development Board di Singapura. Kita akan wujud di negeri Selangor. Kita akan memulakan dengan
Modal pusingan yang pertama sebanyak RM100 juta. Sebab orang Selangor memang masalah. Dari sebab semua orang datang sini. Orang kerja di Kuala Lumpur, ke Putrajaya pun datang ke Selangor. Itu sebab kita akan buat satu perbadanan ataupun suatu badan untuk bina rumah untuk rakyat. Perkara kedua, kita tahu ramai daripada rakyat Selangor yang baru kerja, yang mula-mula kerja menghadapi masalah untuk mendapat bank loan. Sebab bank sekarang ini, bank inilah masalah bank. Kadang-kadang bank dia bagi pinjam pada orang kaya saja. Orang miskin dia tak mau bagi pinjam. Jadi, apa yang kita buat? Kerajaan Negeri Selangor akan mewujudkan skim pinjaman perumahan Negeri Selangor. Kita akan meletakkan modal sebanyak RM250 juta. Jadi bermakna bahawa kepada mereka yang ditolak oleh bank boleh pergi kepada skim ini. Tapi kalau kerajaan bagi pinjam kena bayarlah. Jangan tak bayar. Kalau kerajaan, kadang-kadang orang ingat kerajaan semua free. Tak boleh. Jadi inilah di antara yang kita buat. Dan sebenarnya apa yang kita buat di dalam manifesto kita, kita upgrade daripada apa yang telah kita buat dulu dan kita kembangkan, kita lebarkan. Tetapi apa BN buat? Dia tengok apa yang kita buat, dia tambah sikit-sikit saja. Inilah. Saya ingat kalau sudah tak ada idea susah sangat, pergi sajalah, jangan tunggu lagi lah. Perkara seterusnya, selalunya kalau satu kerajaan dia nak rampas satu negeri, dia akan letakkan siapa dia punya menteri besar. Betul? Kita mau meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Betul? Betul! Tetapi dia kata dia nak rampas Selangor. Siapa dia punya menteri besar? Tak nampak pun. Dulu dia kata ada orang hebat mau turun bertanding di Selangor. Kerana apa mau bertanding di Selangor? Sebab nak jadi calon menteri besar. Tapi sekarang saya tak nampak ramai orang lama saja yang ada sekarang ini. Orang baru tak ada. Apa kita lihat bahawa ini bermakna bahawa tak ada credible, there is no credible candidate for menteri besar from Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, bila ditanya kepada Perdana Menteri Barisan Nasional, dia kata dia tak namakan sebab dia takut ini orang akan under pressure, tuan-tuan. Under pressure. Kalau 14 hari pun tidak boleh tahan pressure, macam mana mau jadi menteri besar selama 5 tahun? Betul! Tak boleh pakai ini Barisan Nasional. Betul! Jadi tuan-tuan, saya harap 5 Mei beri sokongan kepada kami, kepada Rafizi, kepada Cik Tio. Saya sebenarnya Encik Tio ataupun Cik Tio banyak kali saya dah jumpa semasa kami mesyuarat di MPPJ. Saya yakin